Tapi katanya dia pergi ke Madinah 3 hari. Selepas 3 hari nak masuk ke Mekah, on the way nak masuk Mekah, dia datang period. Sampai kat Pir Ali, orang semua niat ihram dia macam mana? Adakah dia tidak perlu berniat ihram? Sebab katanya kalau dalam dia berniat ihram pun dia tak sempat habis, sebab periodnya panjang. Period dia masuk Mekah 7 hari saja. Period sampai 12 hari. Dah tentu tak sempat pun, dan balik nanti tetap dalam ihram. Sebab niatnya niat umrah. Sebenarnya inilah bab ni dia hidup, ya. Cantik. Islam memberi jalan penyelesaian. Okey, saya terangkan di sini. Kena niat, wajib niat. Tetapi inilah kelebihan niat bersyarat bagi orang perempuan. Niat bersyarat, ya. Okey, kalau kita pergi kerjakan umrah, seandainya berlaku demikian, sampai di Bir Ali, kalau kita belum lagi period, kita niat macam ni. Kita takut datang period, tak sempat nak tawaf, sa'i, bergunting. Nanti kita dalam ihram. Jadi kita niat, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku datang haid, maka aku jadi halal. Kita syaratkan, sekiranya aku datang haid, halal aku. Dengan sendirinya katalah dia niat-niat, tengah jalan datang haid, dengan sendirinya dia lepas daripada semua larangan ihram. Dia tunggulah, tak apa, dia tak payah buat, ya. Nanti katalah Allah izinkan dia buat, dia bersih 3-4 hari, dia pergilah niat semula di Tanaim ataupun di mana-mana tempat yang boleh berniat di sana nanti, ya. Niat bersyarat kalau belum datang haid. Tapi kalau dah datang, macam mana? Duduk di Madinah 2 hari dah datang, nak kena niat juga. Boleh juga niat bersyarat, tapi niatnya lain sikit. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, seandainya haidku ini berterusan sehingga hari pulangku, maka halal aku. Ini dia berbeza sikit, dia tak automatik. Bila datang dia period, dia niat juga sahaja mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku ini tak habis-habis, berterusan sehingga hari pulangku, halal aku. Jadi dia kena jaga larangan ihram sehingga hari balik, naik bas masih lagi ada, keluar saja dari tanah haram, otomatik habis, lepaslah dia daripada larangan ihram. Tidak terikat apa-apa lagi dengan larangan ihram dan tidak terikat dengan umrah lagi. Boleh faham, ya? Tapi seandainya tengah-tengah tu bersih, teruskan saja kerja umrah dia, tak payah niat lain. Tak sama macam pertama. Yang pertama tadi dia dah terus halal. Ini tak, sebab dia masih lagi dalam ihram. Kalau dah bersih awal, dia boleh mandi wajib dan teruskan kerja umrah dia, tawaf, sa'i dan bergunting. Jadi ada penyelesaian dalam Islam, insya-Allah. Jadi saya selalu nasihatkan jemaah saya, ya, yang mana pergi umrah dengan saya, selalu saya bagi tahu niat dan bersyarat. Dan saya juga nasihatkan kepada orang lelaki sendiri pun yang pergi umrah, sebab masa umrah ni pendek, bimbang takut terjadi sesuatu, saya minta dia niat bersyarat juga. Orang lelaki tak adalah niat haid, ya. Tak adalah seandainya aku datang haid halal aku. Dia niat dia, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, seandainya aku uzur syar'i yang menyebabkan aku tidak mampu untuk meneruskan kerja-kerja umrahku, maka halal aku. Jadi maksudnya, katalah dia sakit ke, dia koma ke, jatuh ke, sampai tak boleh nak buat dah kerja umrah dia, sampai hari balik, dah balik pun dia tak dapat buat, maknanya halal dengan secara otomatik. Jadi kena niatlah, ya, seandainya aku uzur syar'i dan menyebabkan aku tidak mampu untuk meneruskan kerja-kerja umrahku, maka halal aku. Seandainya dia mampu buat, teruskan, ya. Sebab pernah berlaku koma, pingsan, jatuh tangga eskalator, patah kaki, tak boleh nak buat, itu dipanggil uzur syar'i lah, semua uzur syar'i. Jadi orang haid sebenarnya uzur syar'i juga, ya. Okey, dapat? Yang tu yang kedua. Bab yang ketiga, dalam buku ni, muka surat 68, tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam atau bantal ketika bangun daripada tidur. Begitu juga keadaannya bagi wanita yang mendapati rambut yang tertinggal dalam serkup tudung kepalanya ketika dia menanggalkan serkup kepala tersebut. Betul lah tu. Maksudnya, kalau dia gugur dengan sengaja, ya, kita tak pegang kepala pun, kita tak garuk pun kepala kita, tengok-tengok ada rambut dekat baju kita, tengok-tengok rambut ada atas bantal kita, masa tu tak perlu bayar dam, ya. Ataupun kita dah cabut serkup rambut kita ni perlahan aja, buka perlahan, berhati-hati, tengok ada, biarkan saja. Lain yang saya sebut tidak sengaja, dia tidak sengaja,
Tetapi dengan usaha, dia terlupa. Dia memang terlupa, tapi dia cabut sendiri. Itu dia kena bayar dam, walaupun terlupa. Ataupun dia cabut serkup di kepalanya dalam keadaan rentak masalahnya. Rentak dan dia terasa dia berentak rambutnya, walaupun dalam keadaan terlupa, tapi atas usaha dia, itu dia kena bayar dam. Yang tadi itu memang bukan atas usahanya, dan dalam keadaan dia sendiri tidak sedar. Dia biasa ya, tuan? Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita mandi, kita tak adalah busuk-busuk kepala kita. Kita buka air perlahan. Ini kes bagi orang perempuan yang usul nak mandi wajib dalam ihram. Ya, dia memang dah nak mandi wajib tu, dia tahu kalau buka air perlahan seperlahan itu tidak memungkinkan rambutnya gugur. Mustahil. Kalau sekarang pun kita buka air perlahan tu tak, kan dia tak akan gugur. Tapi rambut ada turun juga. Turun tu mungkin rambut yang memang dah gugur, itu tak perlu bayar dam. Tapi kalau kita buka shower tu sekuat-kuatnya, bila hentam atas kepala kita rasa sakit kepala dengan shower yang kuat tadi dan gugur rambut kita, itu memang atas sengaja lah. Jadi sebab tu kalau mandi wajib ni, tak usahlah digosok-gosok kepala kita. Kita duduk saja bawah shower, buka perlahan saja, tekan aja. Biarkan air rata, kemudian terus lap tak payah. Sebab kalau kita guna tuala kan nanti kita gosok-gosok dia. Jadi biarkan saja. Seandainya ada atas lantai, buat tak tahu je lah. Dia bukan atas usaha. Langsung bukan atas usaha kita. Sebab saya masukkan tadi, kalau atas usaha walaupun terlupa tetap kena bayar dam. Kalau bukan atas usaha, terlupa ke, memang atas usaha, memang dia tak sengaja dah. Kalau dah dia keluar sendiri itu memang dia tak sengaja lah. Dia bukan atas usaha kita. Tidur malam ya. Lain kalau kita bersedar kepala kita bergatal, kita bergaru-garu, ada tempatan, kita kena bayar sebab memang atas usaha kita. Walaupun dalam keadaan kita sedar ataupun terlupa, dalam keadaan kita tidak sedar ataupun okey. Baik. Kita teruskan dengan Pak izin suami tadi ya. Baik. Saya ambil soalannya daripada buku soal jawab kalau tuan-tuan dan puan ada ya. Adakah perlu seorang isteri meminta izin suaminya untuk menunaikan haji? Wajib seorang isteri mendapatkan keizinan daripada suami yang terlebih dahulu sebelum menunaikan haji, sama ada haji fardu ataupun haji sunat. Seorang isteri wajib mendapat keizinan suami sekalipun suaminya seorang yang fasik ataupun isteri dalam iddah talak raj'i. Dalam satu keadaan suaminya berhak menyuruh isterinya bertahallul sekiranya ia berihram tanpa pengetahuan suaminya dan wang bagi tujuan tahallul kerana menyembelih kambing itu adalah di atas isteri. Ini contoh macam ni. Ada orang dia dapat izin suami dah pergi Mekah tu, tapi sampai kat Mekah dia tak minta izin. Minta izin nak buat umrah sunat, dia tak minta izin. Dia pergi dengan kawan-kawan dia dalam bilik. Dia dah biasa dah, okey kita pergi buat. Jadi dia balik-balik, suami nampak dia balik, tanya dia pergi mana. Dia kata dia pergi niat kat Tanah Im dengan kawan-kawan. Kenapa awak tak minta izin dengan saya? Saya ingat awak bagi. Sekarang awak tahallul, awak keluar daripada ihram. Kononnya katalah si suami tu memang aneh tu lah. Besok keluar daripada ihram. Ketika itu kita kena keluar daripada ihram kita dengan menyembelih seekor kambing kerana kita telah dihalang dari meneruskan kerja-kerja umrah kita, dan duit untuk bertahallul itu mestilah menggunakan duit kita sendiri. Jadi jangan main dengan izin suami ni ya. Jangan sampai kat sana, alah suami saya izinkan sampai kat sana kita kita buat tak tahu dekat dia. Itu hak dia. Tapi kita orang lelaki pun, walaupun kita nak suami kita, isteri kita hormat kita, nak isteri kita taatkan kita, nak isteri kita dengar cakap kita kena fahamlah tanggungjawab kita. Sebab saya tengok ada juga si suami-suami ni pergi memang dengan izin dia, pergi dengan dia, tapi sampai dekat sana dia lepaskan saja ikut engkau lah. Kadang-kadang dia pula boleh cakap, dia kata macam ni lah, awak tak payah pergi dengan saya lah, pergi dengan kawan awak je. Kadang-kadang awak terlambat jalan, awak pergi awal-awal, saya pergi lambat tak apa, saya boleh lari. Macam-macam dia punya alasan. Ataupun awak pergi je, saya nak minta roti canai kat bawah tu, kat kedai mama tu. Macam-macam alasan. Dia tak macam dengan orang dari, saya tengok orang Turki, orang Pakistan sangat menjaga ya? Dia dari rumah dia pergi sama-sama, sehingga dia kalau kat Madinah tu tempat perempuan tempat lelaki berbeza, di belakang dia akan hantar isterinya sampai depan pintu tu, dan isteri dia masuk baru dia tinggalkan ya? Lepas tu bila nak balik dia pergi tunggu dekat depan tu, isteri dia keluar. Orang Melayu jarang-jarang, kadang-kadang tak ada pun, kita keluar tak nampak muka Melayu. Teringin saya nak tengok muka Melayu dengan muka isteri, tak ada. Muka jauh tak ada. Muka Melayu saja jauh.
Indonesia dia ada lah, dia dah duduk relax kat situ, ya. So Indonesia ni satu hal dia selalu berkumpulan. Jadi yang mana keluar dulu akan tunggu, nampaklah dia punya baju dia sama, warna dia sama, dia tunggulah kat depan tu, ya. Jadi kita ni eloknya lah, ya, kalau nak pergi sana tu pergi sama, pergi masjid pun sama, ya, buat ibadat pun sama. Itu yang sebab baiknya, ya. Jangan dilepaskan isteri macam tu saja. Nanti isteri dia sekali dilepaskan, 2 kali dia seronoklah terlepas, ya. Saya macam tu juga. Jangan bagi peluang saja, Masya Allah, ya. Baik, seterusnya, apakah hukum jika kita tidak mendapat izin suami? Kita pergi juga. Memang haji kita sah, tetapi hukumnya berdosa. Oh, berdosa je. Siap pula cakap, dosa tu dosa besar, dosa kecil, Ustazah? Kenapa? Kalau dosa besar, dosa kecil itu tak masuk neraka ke? Orang yang berdosa akan masuk neraka. Jadi apa nak buat? Kalau terpaksa pergi juga, saya kata tadi, suaminya memang orang yang zalim, mintalah dengan Allah SWT. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengasih, Allah mengetahui segala-galanya, ya. Seorang perempuan telah diizinkan oleh suaminya pergi menunaikan haji, tetapi sebelum ianya pergi, suami telah meninggal dunia. Adakah dia boleh pergi menunaikan haji dalam masa iddah mati itu? Tak boleh, ya, kerana perempuan yang masih dalam iddah kematian suami tidak dibenarkan oleh syarak menunaikan fardu haji. Jadi kesimpulan di sini, haji dan umrah wajib. Jemaah haji wanita adalah ditemani oleh mahram dan suaminya. Itu yang sebaik-baiknya lah, ya. Harus menunaikan haji wajib dan umrah wajib dengan ditemani oleh perempuan yang siqah, yang boleh dipercayai seorang ataupun lebih. Ini untuk haji dan umrah wajib, ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Aisyah, Atta, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Auza'i dan mazhab Az-Zahiri. Dan Imam Nawawi berkata, syarat wanita yang hendak menunaikan haji yang wajib hendaklah bersama suami, mahram atau sekumpulan wanita yang boleh dipercayai, ya. Untuk haji dan umrah sunat, untuk haji dan umrah sunat wajib ditemani oleh mahram dan suaminya. Memang wajiblah kalau hukum asalnya, tetapi mengikut pendapat yang dhaif, ya. Pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, harus untuk dia pergi tanpa mereka dengan syarat tiada fitnah dan keselamatan diri terjamin, ditemani oleh perempuan yang siqah dan bukan sengaja mengada-ngadakan nazar, ya. Kita ambil pendapat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ubay bin Khatib, sekiranya engkau panjang umur, nescaya engkau akan lihat seorang wanita akan bermusafir dari Hirrah ke Mekah untuk melakukan tawaf di Kaabah tanpa sebarang perasaan takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang akhir-akhir ni kita tengok ramai orang perempuan yang berjalan bersendirian, ya, tanpa suaminya, tanpa mahramnya, tapi dia mesti bersama dengan perempuan-perempuan yang siqah. Dan kalau tengok perkembangan mutakhir ni, orang nak pergi umrah pun agak sukar. Kalau dulu nak pergi umrah boleh bersama dengan women's group, ya, sebab kita ambil pendapat bersama dengan perempuan-perempuan yang siqah. Tapi sekarang Arab Saudi menambah lagi, walaupun dalam hukumnya boleh perempuan pergi dengan kawan-kawan, tetapi ditambah sikit untuk muslihat, untuk maslahah umum. Perempuan yang umurnya bawah 45 tahun tidak dibenarkan bersama dengan women's group. Dia mesti bersama dengan mahram atau wali 45 tahun ke bawah. Maknanya dia mesti dengan ayahnya atau walinya, abangnya ke adik lelakinya. Even ada setengah bapa saudara sebelah ibu pun tak boleh, walaupun bapa saudara sebelah ibu tu mahram. Sebab bapa saudara sebelah ibu bukan wali. Dan mesti ada surat bukti bahawa itu adalah walinya. Jadi agak sukarlah kalau kita nak bawa anak perempuan. Kita boleh, umur kita dah 45 ke atas, tapi anak perempuan kita tadi di bawah 45, so dia kena ada walinya, ya. Sekarang memang agak ketat sikit lah, ya. Sebenarnya dia dah hukum, tinggal ditambah sikit lagi, tambah untuk yang 45 ke bawah. Itu lebih pada masalah lah, ya. Sebab kata orang Arab, 45 ke bawah ni masih lagi cun, masih lagi cantik dan boleh menimbulkan fitnah. Jadi dibimbangi, ya, macam-macam berlaku kat sana, ya. So sekarang dia untuk bercerita juga, macam Indonesia dia ramai sangat pergi, dan perginya keadaan muda-muda, pergi pula tanpa mahram, dan kadang-kadang mereka tak balik, mereka tinggal kat sana, dan dah timbul masalah sosial di sana.
masalah sosial tu ada di sana ya. Walaupun kita kata dia berlaku pembunuhan, berlaku sehingga perzinaan, semua tu dah berlaku di sana. Bukan nak kata orang Indonesia saja, saya siapa lah budak muda tanpa siapa-siapa ni yang tak balik dan terus menjadi maid kat sana ya. Lepas tu dah berlaku pembunuhan semua, masuk mahkamah, kerajaan Indonesia tak bagi dilakukan hukuman hidup di sana, minta buat balik. Jadi macam-macam lah, hubungan tu tak berapa. Dan sekarang memang telah disekat ya kemasukan orang-orang Indonesia sebagai pembantu rumah di Arab Saudi. Mencari rakan dan teman tadi saya dah sebut ya. Jadi tahu berapa ya? 11. Lagi setengah jam Ustaz. Sememangnya waktu sepatutnya habis kan? Setengah jam. Okey. Jadi kalau bab ini dah habis, minggu depan kita akan masuk kepada bab permasalahan wanita yang berkait dengan haid, wiladah, istihadah, nifas ya, keguguran dan lain-lain. Dan tajuk itu agak berat. Kemudian ada juga tajuk tentang angin, tentang discharge ya, dan juga masalah-masalah lain yang berlaku ketika melaksanakan ibadat haji. Jadi saya minta sangat-sangat jangan tinggalkan ya. Dan juga tadi saya rasa adik tu dah bagi tahu, dia dah bagikan ya kertas kitaran haid ini kepada jemaah haji wanita ya yang dah dapat. Walau bagaimanapun, kawan-kawan yang tak dapat pergi haji lagi pada tahun ini pun sebaik-baiknya ambil kertas ini dan tanda mulai sekarang. Sebab sebenarnya kita tanda bulan 4 dan pergi bulan 10 pun dah agak terlambat. Daripada tak ada langsung, lebih baik ada lah ya. Sebab kitaran ini amat perlu untuk ustazah dan doktor di sana menentukan apakah darahnya. Sebab banyak kes berlaku ya. Di sana saya tahun lepas ni pun saya menjaga jemaah Zamrud tabung haji travel. Daripada dia tak ramai, dia dalam 200 lebih saja yang pergi untuk travel itu, package itu. 20 orang yang makan ubat, makan pil tapi tak menjadi. Ya, tak menjadi. Jadi masih drag, stay yang menyebabkan mereka sukar untuk melaksanakan ibadah. Jadi bila kita nak tentukan darah apa tu tak ada sebarang rujukan. Dia tak tahu bila dia datang, dia punya kitaran haidnya biasanya bagaimana, warna darahnya bagaimana. Jadi kita merasakan perlu untuk jemaah haji mengisi borang ini. Ya, tuliskan kitaran tersebut. Ya, tak kisahlah tunggu dia. Kalau tak datang pun tak apalah, tulis tak datang monoporos. Haid terakhirnya bila? Sebab nanti saya akan terangkan juga bagi orang monopos, bagi mazhab Syafi'i, kalau dia datang lagi darah selepas itu, mengikut mazhab Syafi'i ia adalah haid. Tapi mazhab lain, Hambali, Hanafi dan Maliki mengatakan itu bukan haid. Jadi kita kena tengok ya. Tapi orang-orang yang monopos tadi, kalaulah kebetulan pergi sana, sebab ada ya 60 tahun sampai kat sana tiba-tiba datang semula ya, dah datang semula, dah susah hati nangis-nangis makcik tu. Makcik dia dah lama dah tak datang, tiba-tiba datang haid semula, makcik nak buat ibadat macam mana ya. Jadi kita nasihatkan makcik pergi jumpa doktor dulu. Kadang-kadang yang keluar darah itu bukan darah haid. Itu disebabkan makcik bergerak terlalu cergas ya. Pergerakan kita agak laju sikit, orang ramai bertolak-tolak ya. Jadi duk angkat beg semua tu sebenarnya bukan kerana haid, mungkin kering ya. Lepas tu ada kadang-kadang disebabkan ada ketumbuhan yang pecah ke masa tu. Doktor kena cek dulu. Kalau dia kata memang makcik Allah bagi dia hormon progesterone, dia dah kembali semula sebagai muda dan datang semula haidnya, maka boleh kita pegang dia sebagai haid. Tapi tak apa, minggu depan saya akan terangkan tentang benda tu, tentang istihadah semuanya, supaya puan-puan lebih faham tentang darah haid ni ya. Kita ni kadang-kadang bercakap pasal haid, kita rasa macam kita dah faham. Dan bila ustazah terang-terang, kita tak tahu pun. Dah umur 50 tahun tapi tak tahu pun haid tu, baru nak belajar. Jadi saya nak abang-abang, bapak-bapak datang juga. Sebab benda ni kita kena terangkan pada anak-anak kita, anak-anak darah sunti kita yang baru datang haid, biar mereka faham sejak mereka muda. Jangan jadi macam kita nak pergi haji baru kelam kabut nak belajar, baru tahu oh itu haid, oh bukan, itu istihadah. Macam mana nak kira tempoh kebiasaan, macam mana nak tentukan hukum itu haid atau istihadah, kita pun tak tahu ya. Sebab kita hanya belajar dengan ustazah masa darjah 2, itulah yang kita pegang sampai sekarang.
Betul tak? Tentang tu belajar. Kalau tak belajar, langsung lah ikut apa mak cakap, mak kata macam tu lah sampai sekarang. Ya? Okey, saya bagi peluang dalam masa lebih kurang 20 minit. Ada tak soalan-soalan yang perlukan saya jawab? InsyaAllah. Tak apa, tak terikat dengan penerangan saya hari ini. Tapi tuan-tuan, kalau dia dah belajar sebelum ni, yang tak sempat nak tanya Ustaz, boleh tuan-tuan tanya. Tak ada? Tak ada, kita boleh balik awal lah hari ni. Lepas tu satu lagi, katalah tak terfikir hari ni, perempuan tuan-tuan balik nanti, kalau teringat nak tanya, tak kisahlah masalah tu masalah yang agak sensitif, ya kadang-kadang yang malu nak ditanya pada ustazah dalam bentuk lisan, tapi nak tanya dalam bentuk bertulis, boleh tuliskan nanti minggu depan bila ustazah datang bagikan. InsyaAllah kalau ustazah dapat jawab, ustazah jawab terus. Kalau tak boleh, kita bawa pada masa yang lain. Jadi tuliskan ya. Kalau boleh emailkan siap-siap. Ya, kalau boleh textkan, SMS-kan siap-siap. Hari itu saya dah bagi ya nombor telefon saya dengan SMS saya. Apa dia? Apa dia? Idam. Memang tak perlu. Dalam buku tu kan dah ada jelas. Kita pegang macam ni saja. Rambut yang gugur tanpa sengaja, tidak sengaja, ya? Tak sengaja, kita tak tahu pun, tiba-tiba ada je. Tak payah bayar dah. Yang nak kena bayar, walaupun yang saya sebut tadi, walaupun tidak sengaja tapi dengan usaha kita. Tak sengaja tu kena bayar. Kalau sengaja atas usaha lagi lah kena bayar lah. Dia macam kes dalam buku tu jelas ditulis, seandainya ada rambut ada atas bantal, kita pun tak sedar bila masa dia, ya, dia gugur bila, kita pun tak pegang kepala kita, tak payah bayar. Sebab bukan atas usaha kita dan tanpa sedar kita, tak perlu bayar dah. Itu jelas, ya, jelas. Tengok dalam buku. Kalau ustaz cakap, bawa aja buku tu kat dia, tanya balik. Mungkin kadang-kadang ustaz pun terkilaf juga, kita ni manusia biasa, ya. Ada soalan lain? Sebab apa kat sana kita ni pun kadang-kadang melampau juga, jemaah haji ni pun. Kalau kat sini, dia tak ada pun nak cek-cek sangat rambut dia gugur ke, bulu hidung dia gugur ke, dia tak ada tengok. Kat sana dia bersin, kata dia bersin, dia pun tengok dia. Dia boleh buka tisu tu tengok banyak mana lah bulu hidung dia gugur. Kira pula banyak mana bulu hidung. Selama dia tak pernah tengok pun. Itu pun satu hal juga. Jadi was-was tak kena gaya. Semua benda nak dibedek. Ya? Dia sudah mandi, dia mencari-cari pula rambut ada ke. Lepas tu mula confuse, rambut saya ke rambut kawan saya. Bilik air kita digunakan oleh orang. Ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal masalah niat bersyarat, niat umrah dan niatan ihram yang bersyarat tadi. Ya saya. Okey. Katakan dia datang bulan atau untuk yang lelaki dia uzur syar'i sebelum dia sampai birali ataupun dia berniat bersyarat, tetapi dia bersih ataupun dia sembuh dari sakit dia tu katakan 1 jam sebelum waktu pulang ke tanah air. Maknanya dah 1 jam tu dia, kalau orang yang pantas berjalan dia mungkin boleh mengerjakan umrah tu lah, semua tawaf, sa'i, tahlul. Tapi kalau orang yang perlahan ni mungkin tak sempat dalam 1 jam tu. Jadi macam mana, adakah dia kena bayar dam, melepaskan diri daripada ihram, atau dia kena buat juga ibadah dia? Sebabnya dia kata gini, dalam syarat dia apa pun tertakluk pada syarat yang telah ditentukan dalam dia punya niat. Dia niat seandainya aku uzur syar'i dan tidak dapat melaksanakan kerja-kerja umrahku sehingga aku pulang, maka halal lah. Jadi sejam sebelum balik tiba-tiba dia sihat, ataupun sejam sebalik dia bersih dah, ya? So dia kena buat. Dia kena buat. Seandainya dia kena cakap lah dekat dia punya ketua dia yang bawa bersama-sama umrah tersebut, kata dia kena sudahkan sebab dia dah bersih dah ketika ini. So dia kena tawaf, sa'i dan bergunting. Seandainya dia tak mampu nak buat dan ada halangan untuk dia buat
buat. Dia tak boleh dia nak buat. Dia dalam ihram lagi. Dan bila di dalam ihram, dia kena tadi sembelih kambing untuk melepaskan dirinya dari larangan ihram. Maknanya tak payah dia buat di Mekah. Dia keluar sampai kat dua marhalah di Madinah ataupun di Malaysia, dia sembelih kambing untuk bebaskan dirinya daripada larangan ihram. Ya? Sebabnya ketika dia sihat tadi, dia masih ada peluang untuk buat, tapi dia tak buat. Ya? Lain kalau memang dia tak ada peluang dah, memang sampai dia keluar daripada tanah haram tu memang dia tak boleh buat, itu cerita lain. Dia secara otomatik dia lepas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustazah. Ya saya. Saya nak tanya berkenaan dengan undang-undang mahram tadi. Ya. Sekiranya kalau saya mengiringi ibu saya, Ya. umur kurang daripada 45 tahun, masih tertakluk pada undang-undang ataupun dibenarkan oleh tabung haji? Dia untuk apa ni? Untuk haji. Haji tak apa, haji dia lain sikit. Haji sebab dia luluskan secara peluang, secara kuota, secara keseluruhan. Saya rasa tak ada masalah benda tu. Yang jadi masalah sekarang ni lebih kepada umrah. Sebab umrah dia diuruskan oleh syarikat-syarikat persendirian. Jadi syarikat tu dihantar nama atas berapa orang, contoh 40 orang, 100 orang. Itu ditengok betul spesifik. Tapi untuk haji buat masa ni saya rasa tak ada masalah lagi lah. Melainkan kalau saat-saat akhir nanti dia ada masalah tersebut, dia terpaksa lepaskan umrah lah. Maknanya ada umrah yang boleh merayu untuk mengiringi dua orang tadi yang telah mendapat kuotanya. Macam anak saya dua orang sekarang. Seorang umur 23 tahun, seorang umur 20 tahun. Dia dah dapat masuk kuota. Dua-dua orang dapat masuk kuota untuk pergi menunaikan haji. Ya? Ayahnya sekarang sedang merayu untuk menemani anak-anaknya. Anak tu dah dapat, dah potong duit dah semua. Ya? Tapi ayahnya sedang merayu. Sebab ayah dah pergi, jadi nak pergi untuk rayuannya atas sebab untuk mengiringi anak-anak yang akan mengerjakan haji. Anak tu pula baru umur 23-20 tahun. Jadi tak tahulah, kita pun tunggu. Kalau ayah dah cakap dah, seandainya ayah tak dapat rayuan tersebut, anak-anak tu kena pergi juga. Ya, sebab dari segi hukumnya dia boleh pergi dengan perempuan yang sikoh tadi. Tapi memanglah kita kalau boleh nak seorang, kita ayahnya dapat bersama dengan anak-anaknya tadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya nak minta penjelasan sikit. Di izin dari suami, Ya saya. adakah setiap pergerakan nak memberi izin pada isteri pula kan? Mungkin Atas macam ni. Dia ataupun ada cara yang memudahkan atas MOE, atas MOE tuan dengan isteri. Ya. Dia atas tuan sendiri. Setengah lelaki dia nak setiap pergerakan isteri itu report kat dia. Ada macam tu. You jangan buat kalau tanpa izin saya. Boleh bawa gaduh kalau tak minta izin ni. Ya. Tapi ada orang pula kata tak naklah susah-susah mikir nak pergi keluar, nak minta izin, nak pergi kedai, nak minta izin. Dia boleh cakap, dia buat perjanjian lah. Selagi awak pergi tempat yang baik, awak boleh jaga maruah, awak boleh jaga diri, pergilah. Ya? Tapi kalau awak rasa macam tempat tu tak selamat, boleh menimbulkan fitnah, jangan pergi. Jangan biarkan saya berdosa kerana awak. Jadi pandai isteri tu kena fikirlah. Jadi bila dah janji yang begitu, dia faham sendirilah tempat tu rasa selamat tak, ada fitnah tak, tak ada fitnah, dia jalan. Tapi kalau tidak, dia kena cakap juga lah kat suaminya. Ya? Itu MOE lah masing-masing. Ya? Pandai. Ya? Tapi hanya saya sebut tadi tu kes-kes yang memang boleh buat gaduh. Dia gaduh hanya kerana benda kecil-kecil di sana. Di sini tak terfikir pun. Di sini pun saya boleh cerita diri saya sendirilah. Suami saya kalau kat sini kau naik atas langit dia turun, kau dia tak kisah, dia tak tanya. Macam kelohom dah dia bagi MOE sekali. Selagi awak tahu fikir, awak tahu tempat yang baik untuk awak, silakan. Ya? Dan awak pastikan awak jaga maruah. Ya? Tapi kat sana, ya Allah, dia jadi cemburunya lain. Ini dia tak ada, dia selalu dia ada ke belakang tu. Cemburunya lain. Sampai dia suruh saya pakai burdah dekat sana. Saya kata, bukanlah saya cantik sangat nak pakai burdah. Dia kata, bukan masalah cantik. Masalahnya be'ah masyarakat sini, semua orang tutup. So kalau awak tak tutup, awak pandangan pada awak dah berbeza. Kaya kena ikut. Dan bila dia cakap macam tu, saya kata tutup. Kalau jalan dengan dia di Mekah, memang saya pakai hijab lah. Ya, sebab dia tengok sendiri bila masuk kedai, orang yang suka sangat bercakap dengan orang kedai ni, kalau orang Arab dia tutup. Tapi orang yang tak tutup ni orang daripada Asia Tenggara, Turki ya. Jadi dah tu orang Asia Tenggara ni, orang Melayu dan Indonesia ni, memang mulut dia orang ni manis-manis.
bercakap, sat lagi tawa, sat lagi sepatut cakap sepatah 10 patah cakap. Ya, dah timbul benda lain. Yang sana pula bangla-bangla yang tugas yang kerja kat kedai tu, yang tak balik kampung dah 4-5 tahun. Faham sajalah macam mana ya. Itu mulalah dah ada timbul isu kena rapa lah, kena sentuh lah, kena semua maklum tu ada macam tu. Ada soalan lain? Ya, saya. Penerima dam, okey? Ya. Ya, saya. Ustazah. Okey. Tuan tanya bagaimana pada siapa nak bayar dam? Sebab dam mesti dibayar kepada orang yang berada di Mekah. Maksudnya penduduk Mekah, orang yang bermukim di Mekah. Bermukim ya. Penduduk Mekah lah maksudnya. Jadi saya hanya boleh cadangkan, kalau dam kecil-kecil, dam yang macam kuku rambut sehelai secupak makanan, kalau 3 helai serentak memberi makan 6 orang fakir miskin, 2 cupak seorang. 2 cupak tu kalau kita convert dalam duit rial, 10 rial, 10 bagi pada 6 orang. Jadi tuan tanya, kat sana ramai orang minta sedekah beratur, Alibaba macam-macam, yang kadang-kadang dia sindiket. Benda tu tak usah dipertikaikan. Tuan sendiri, kalau tuan rasa redha, tuan nak bagi, tak usah dia fikir dia tu sindiket ke bagi saja. Kalau tidak pun tuan bagi pada pencuci Masjid Haram. Pencuci di Masjid Haram, mereka tu gajinya sangat rendah, 700 ke 800 rial saja sebulan. Ya, sebab Bin Laden yang menguruskan ya kontrak masjid tersebut, dia orang kata lah, maklum saya tak tahu benar atau tidak, kontrak ini hanya RM1. Maksudnya kalau Arab Saudi nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, dia tak bagi. Sebab dia lebih kepada amal jariah. Jadi orang-orang itu diberi gaji hanya sebanyak 700 hingga 800 rial dan mereka layak untuk menerima sedekah atau dam. Jadi boleh bagi pada pekerja masjid dan juga boleh bagi pada pencuci sampah dekat luar-luar Masjidil Haram selagi mereka berada di tanah haram. Orang itu lebih layak. Dia tak payah, kalau tak nak bagi pada budak hitam apa untuk takoni itu, tak payah bagi. Dia bagi pada orang tersebut. Okey, insya-Allah. Ustazah. Ya. Saya nak tanya tentang niat haji kiran untuk wanita keuzuran. Ya, saya. Apabila semasa berada di wukuf baru diuzur dan sebelum dia buat wukuf. Ada 2 condition ni. Maknanya semasa di wukuf baru dia uzur, dia boleh tukar tak haji kiran? Atau Macam ni, kita kena faham konsep haji kiran ialah melaksanakan umrah dan haji secara serentak. Okey, melaksanakan umrah dan haji secara serentak. Dia boleh berlaku atas sengaja. Memang kita sengaja nak campurkan dua-dua. Orang yang pergi lambat dah, ya. Kadang-kadang kita pun tengok dulu pemimpin kita ada yang pergi, dia kata pergi sekejap dia dah balik. Sebenarnya boleh, sebab katalah dia pergi hari tu hari Tarwiyah, 8 hari bulan, 9 hari bulan hari wukuf. Jadi dia pada 8 hari bulan dia masuk, katalah dia niat sahaja aku mengerjakan umrah dan haji dan berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala, maka dia jadi haji kiran. Dia tak payah sebut haji kiran, bukan dia kena sebut sahaja aku mengerjakan haji kiran. Sebab bila disebut sahaja aku mengerjakan umrah dan haji dan berihram ke atas kedua-duanya kerana Allah Ta'ala, dengan secara otomatik dia menjadi haji kiran. Jadi apa saja pelaksanaan yang dilaksanakan dalam haji tadi akan merangkumi umrah juga. Settle. Itu memang dia berniat untuk gabungkan kedua-duanya sekali. Okey. Bagi orang perempuan ni, dia tidak rancang untuk buat haji kiran. Tapi dia berniat awal. Katalah dia masuk ke Mekah seminggu sebelum wukuf. Masa dia masuk dia bersih. Jadi bila dia masuk dia bersih, dia pun niatlah umrah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala.
Tiba-tiba sampai saja ke Mekah, nak tawaf, period, uzur. Bila dia uzur, dia tak dapat nak selesaikan umrahnya. Sampailah hari wukuf, dia tak boleh nak teruskan kerja umrahnya sebab nak pergi wukuf di Arafah dah. Semua orang nak keluar pergi ke Arafah. Dia tak boleh nak teruskan sebab dia masih lagi dalam keadaan uzur. Ketika itu dia pun berniat haji. Apabila dia berniat haji, dengan sendirinya secara otomatik umrahnya tadi termasuk dalam haji. Sebab niat yang kedua itu, niat hajinya itu menggabungkan dengan niat yang pertama yang belum selesai. Jadilah hajinya haji kiran. Asalnya lagi dia berniat umrah, umrahnya belum habis, dia nak pergi wukuf di Arafah, dia kena niat haji. Betul tak dapat haji pula. Semasa tu dia niat saja mengerjakan haji, dapat ihram dengannya kerana Ta'ala. Dengan sendirinya umrah tersebut dah masuk dalam haji. Jadilah hajinya haji kiran. Ya, okey. Jadi tidak timbul di sini, kalau puan tanya tadi, bagaimana jika dia uzur sebelum pergi wukuf di Arafah? Kalau dia uzur sebelum pergi wukuf di Arafah, kalau dia niat haji, jadi hajilah juga. Dia tak ada masalah kiran, sebab umrahnya sebelum ini dah selesai. Dah tak ada masalah dah. Kalau dia masuk awal, dia dapat umrah dah berapa kali. Kalau dia buat sekali pun dia buat, dia dah selesai umrahnya. Jadi pada hari tarwiyah, katalah hari dia nak pergi wukuf di Arafah, dia datang period. Tak ada masalah, terus niat haji saja. Dia tak jadi haji kiran, dia tetap haji tamattu. Dia boleh buat semua benda yang dilakukan oleh jemaah haji melainkan tawaf. Jadi pada hari itu, masa niat haji, dia boleh niat. Tadi saya sebut boleh berniat haji. Sahaja aku mengerjakan haji dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia boleh pergi wukuf di Arafah, ya. Tinggalnya masuk wukuf, orang semua solat tu, dia tak boleh solat lah. Dia kena banyak berzikir, banyak berdoa, ya. Kemudian bermalam di Muzdalifah pun dia boleh ikut sama. Orang pergi ke Mina untuk melontar Jamratul Kubra, dia boleh lontar juga. Esoknya pada hari-hari tasyrik melontar Pulau Wusta Kubra, dia boleh lontar juga. Orang bermalam di Mina pun dia boleh bermalam juga. Dan bila dia balik semula ke Mekah, kalau dia dah bersih, dia boleh tawaf dan sa'i. Seandainya tak bersih, dia tunggu dulu sehingga bersih, tawaf dan sa'i. Jadi tidak timbul di sini sama ada di uzur sebelum hari wukuf ataupun uzur selepas hari wukuf. Tak ada masalah. Dia tak jadi kiran di situ. Dia tetap haji tamattu bagi orang yang mengerjakan umrah dahulu, dan dia tetap jadi ifrad bagi orang yang mengerjakan haji terus. Umrahnya nanti selepas haji. Faham tak? Boleh ya? Okay. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Saya saja, mak, saya ni nak pergi lambat, saya nak buat haji kiran. Tak ada masalah. Tinggalnya kalau misalnya dia pergi awal, terus dia niat haji dan umrah, dia nak buat apa agak-agak selama sebulan, umrah pun dia tak buat. Sebab dia nak kena buat haji tadi kena buat pada waktunya, ya. Sebab nak tawaf mesti masuk waktu, nak bermalam di Muzdalifah mesti masuk waktu, nak melontar mesti masuk waktu. Jadi sepanjang sebulan tu dia nak buat apa? Sebab itulah dia ada pilihan untuk mengerjakan haji tamattu ataupun haji kiran ataupun haji ifrad. Ustazah, ada yang bertanya, bila sampai di sana, bila isteri nak pegang suaminya asyik tepi-tepi saja marah, tu macam mana? Habis kalau tak ada dia pimpin suami, dia nak pimpin siapa? Okey, baik. Kadang-kadang suami-suami ni tak faham. Dia duk takut sangat sebab salah satu daripada larangan ihram, tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan. Ya? Salah satu daripada larangan ihram tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan. Jadi dia risau sangat, nanti kau sentuh aku kan, aku datang share, nanti macam mana? Tak boleh lah. Tapi sebenarnya kalau dah tak dalam ihram, tak ada masalah nak pimpin isteri tu. Boleh pegang lah, dia tak tepis. Dah lah tak duduk sama dalam bilik. Sekarang kita jalan pun tak nak pegang, tepis buat apa. Tapi kalau dalam ihram kena jaga. Sebab tahun lepas, baru ni saya dapat call daripada Mekah sendiri. Ada orang telefon, ustazah dia kata jemaah saya tengah sa'i, dicuik suami isteri dia keluar mani. Masya Allah, tengah sa'i tu boleh keluar mani. Wallahualam, benda sangat simple tapi kita pun tak sangka mungkin sebab lama berpisah dia boleh jadi macam tu. Sama juga dengan seorang jemaah pada setahun, dia beritahu saya, ustazah, masa saya sa'i, lepas tu saya jalan, saya tersentuh isteri saya, tiba-tiba saya naik syahwat. Apa hukumnya?
Tapi dalam keadaan yang macam tu, dia tidak berniat untuk melakukan persentuhan. Bila tidak berniat, tak ada apa-apa. Dan satu lagi, sentuhan itu berlapik. Bila sentuhan berlapik, dia tak ada masalah. Yang kena bayar dam ni bila sentuhan yang tidak berlapik, tidak berlapik satu dan ada niat untuk melakukan permulaan persentuhan. Jadi di luar ihram masih boleh, tak ada masalah. Jadi saya bolehlah sebut di sini, sebab itulah tabung haji dia sediakan bilik berkat untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya kena sebutlah juga bilik berkat ni seandainya ada keinginan, minta adalah kunci bilik berkat tu. Dan saya menasihatkan untuk jemaah haji wanita, seandainya suami perlukan, bagi saja selagi dia belum pergi wukuf di Arafah. Sebab itu adalah satu keperluan dan itu tanggungjawab. Yang tak bolehnya, barang siapa yang mengerjakan haji tidak boleh rafat, susuk dan jidal tu bila kita berada dalam ihram. Jagalah semua yang melibatkan jantina, khusuk jidal tu setiap masa dah tak boleh kan melakukan perkara dosa dan juga berbantah-bantahan. Okey ya puan? Okey tuan? Jangan tolak-tolak tupis-tupis lagi. Kesian kat adik-adiknya. Ya dah. Adam tamattu. Okey. Ya. Soalan saya, adakah tempoh bayar dam umpamanya sebelum mereka yang ingin melakukan haji tamattu atau qiran, dia kena bayar dam dahulu ataupun selepas selesai kerja haji barulah bayar dam, ataupun bolehkah dam tu dibayar selepas balik balik semula ke negara lah? Okey. Baik, dam tamattu dan dam qiran Okey, sebaik-baik waktu untuk menyempurnakan dam tamattu adalah pada masa kita berniat haji. Maksudnya kita dah selesai dah umrah kita, dah jelas selesai, lepas tu kita dah nak niat haji, ketika itulah waktu yang paling afdal untuk membayar dam tamattu. Tetapi kalau nak buat macam tu, kaunter pun dah tutup. Sebab orang yang jaga kaunter tu semua nak pergi ke Arafah macam kita juga. Bila dah kata niat haji tu harinya hari Tarwiyah, hari 8 hari bulan. Jadi kebiasaan bayar dam tamattu setelah selesai umrah yang pertama. Maknanya dah jelas kita dah buat umrah sebelum haji, selesai umrah itu, yakin umrahnya selesai, bayar dam tamattu. Selepas itu tunggulah waktu haji untuk niat haji. Okey. Tapi ada juga peristiwa bagi orang perempuan, juga lelaki uzur lah, dia boleh jadi macam ni. Dia dah buat umrah yang pertama, dia dah buat umrah yang kedua, sekarang umrah yang ketiga macam kes tadi. Dia buat umrah 3 tak sempat selesai, tiba waktu wukuf dia niat haji, jadi haji di qiran. Sebenarnya dia buat haji tamattu, dia dah bayar dah dam untuk haji tamattu tadi. Dia kena pergi balik kat kaunter tersebut, dia bagi tahu balik dekat kaunter, dam saya yang dahulu saya tukarkan kepada dam qiran, bukan lagi dam tamattu. Sebab apa? Masa nak menyembelih kambing dia akan disebut dam ini adalah dam tamattu untuk si fulan atau si fulanah. Jadi kita kena tukar daripada dam tamattu tadi kepada dam qiran. Kena tahulah sama ada lepas haji ke apa, kena beritahu. Sebab untuk dam-dam ini dia tak sembelih pada musim haji. Pada musim haji disembelih untuk korban dahulu. Sebab korban dia ada had masa dia pada hari-hari tasyrik. Tapi dam tadi boleh dibuat selepas itu. Jadi sempat lagi lah dia beritahu selepas haji. Kalau bayar lepas haji pun tak ada masalah. Tapi selalu sih kita akan ingatkan supaya pergerakan haji kita sempurna, kita bayar siap-siap sebelum kita mengerjakan haji. Terlupa takut. Kita kirimkan. Sebab pernah berlaku 20 tahun lepas pun dia tak bayar dam tamattu. Sekarang bayar. Dikirimlah sebab dam tu kena bayar di sana, kena dibuat di sana. Dia boleh dikirimkan pada siapa yang pergi ke Mekah lah, bagi tahu namanya, semua dia niatkanlah untuk si fulan dam tamattunya seekor kambing. Okey tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak penjelasan ni, kita bincangkan dengan banyak lebar ni. Mana masalah rambut mana kalau bagi jemaah nanti, mana sebelum kita menunaikan umrah atau haji, boleh kita botak bela, ikut janggut misal semua kasi clear dah. Boleh ke tak boleh? Dia tak cantik sebab betul tak tu. Sunat bagi orang-orang yang nak berihram, tribisannya, potong kukunya, rapikan janggutnya, Sebab apa? Dalam tahallul nanti dia bercukur.
sayang nanti kalau kita dah cukur, kita tak akan dapat kelebihan bercukur untuk orang bertahlul selepas daripada menunaikan umrah atau haji. Sebab Nabi sih kata dirahmati orang yang bercukur. 3 kali disebut dirahmati orang yang bercukur, dirahmati orang yang bercukur. Kali keempat baru disebut dirahmati orang yang bergunting. Yang cukur tu saya rasa rambut tu tak payah cukur lagi, tapi setakat nak trim misai, nak rapikan janggut tak ada masalah. Janganlah dicukur janggut dan misai sebab sunnah simpan janggut tu. 1 minggu dah tumbuh dah Ustazah, macam mana? Apa dia? Macam saya ni 1 minggu dah panjang. Allah, tak ada masalah lah. Ya, dan sebenarnya perempuan pengalaman saya juga lah. Dalam masa ihram ni rambut dia susah nak kukur. Allah Maha Kuasa. Susah nak kukur. Selalu rambut kita banyak kukur. Kita susah hati sangat rambut kukur kan. Tapi dalam ihram tu susah. Tak nampak rambut kita kukur sebenarnya. Jangan difikirkan sangat. Okey, ada yang lain? Kita dah 11.36. Kalau tidak, kita tunda sehingga minggu depan. Ya, seandainya ada soalan, tuliskan dan saya akan cuba jawabkan insya-Allah besok. Ya, sekian saja. Ada apa-apa yang nak disampaikan oleh pihak kursi ya? Tak ada. Dah saja. Ya, jadi usia pesan juga lah, tuliskan soalan-soalan dan insya-Allah saya jawabkan minggu depan ya. Jadi sekian saja, saya minta maaf banyak seandainya umur saya pendek, tak dapat jumpa lagi minggu depan, saya minta maaf. Saya hadarkan ilmu yang saya bagi dan saya juga minta maaf seandainya ilmu yang saya sampaikan itu tak betul, sebab saya ini manusia biasa, ilmunya kurang, saya lebih kepada kita berkongsi. Ya, seandainya katalah tuan-tuan tanya pada orang lain jawabnya lain, tanya balik saya. Ya, mungkin ada kesilapan di mana-mana yang saya rujuk, saya berujuk semula. Dan banyak juga bab-bab dalam fiqh ini dia khilaf. Ya. Jadi saya minta maaf banyak dan kita sudahi perjumpaan kita hari ini dengan membaca surah Al-Asr dan juga tasbih kita. Ya, ampunkan saya, maafkan saya, doakan semua sekali mendapat haji yang mampu dan pergi haji pada tahun ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan yang bagi pendrive, saya bagi semula di kedai saya lah, sebab rakaman tu ada saya simpan dalam komputer saya, tak ada dalam masjid. Kedai saya dekat Akib Mara dan Rumah Store, tuan-tuan dan puan boleh datang sana. Saya dan pekerja saya boleh bagikan rakaman tu dalam pendrive, rakaman suara dan juga gambar. Ada yang nak gambar, kena bawa pendrive yang besar sikit, yang 32 gig. Ada juga yang tanya rakaman YouTube yang dipaparkan tadi sebelum khusus haji pun juga boleh kita downloadkan dan kita bagi kepada tuan-tuan dan puan. Cuma pendrive-nya tuan-tuan dan puan kena hantar dekat kedai saya atau ambil dekat sana nanti. Ya. Akik Mara. Ya. Dan slide Astro. Ada benda. Dalam YouTube, cara nak cari, tuan-tuan dan puan kena type Masjid Bandar Diraja Kelang. Masjid Bandar Diraja Kelang khusus haji. Ada bahagian 1, bahagian 2, siri 3, siri 4. Yang modul ni.